Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi berikan kita kekuatan untuk kita terus berada dalam majlis ilmu, sebagaimana pada tengah hari ini. Ini satu nikmat, satu nikmat yang seharusnya kita mensyukurinya dan mengharapkan mudah-mudahan keadaan kita yang berada dalam majlis ilmu ini akan berterusan dan akan menjadi ikutan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, dalam keadaan sekarang ni kita berada dalam bulan yang ada di dalamnya kelebihan, itu bulan Rejab. Kita sekarang berada dalam bulan Rejab, insya-Allah Sya'ban, dan akan datang kita akan bertemu dengan Ramadan. Baik, jadi berbetulan dengan 1 Mei bersama dengan 1 Rejab. Jadi hari ini 6 Mei 6 Rejab, jadi tak ada masalah sangatlah. Kadang-kadang kita ni payah nak kira sebab kita lebih pada Masihi, baik. Jadi untuk sebulan ni insya-Allah lah Rejab, tidak akan kita lupa, insya-Allah. Mei, Jun, habis Jun tu maknanya habis Sya'ban, ujung Jun tu lah, ujung Jun tu insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan, Jadi doa kita, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita berdoa dengan doa tu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Yang tu ialah ingat kalau barik lana kan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampai berkatilah kami sepanjang bulan Rejab, sepanjang bulan Sya'ban, dan ballighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tu Nabi suruh kita berdoa daripada awal nak supaya kita buat persediaan. Ini sebagai preparation itulah untuk sampai Ramadan. Dia bukan kata bila sampai Ramadan kita kira terus berada bulan Ramadan. Persediaan tu daripada bulan Rejab lagi, 3 bulan sebelum. Jadi 3 bulan sebelum Nabi ajar doa ni bukan bermakna kita sekadar baca ataupun sekadar kita tunggu-tunggu Ramadan. Tapi kita kena penuhi bulan Rejab, Sya'ban ni dengan latihan-latihan yang kita kira kita nak all out dalam bulan Ramadan. Gitu. Kita nak all out dalam bulan Ramadan. Kita nak orang kata nak buat maksimum lah bulan Ramadan nanti. Contohnya baca Quran, daripada sekarang. Bulan Ramadan kan orang biasa dekat dengan Quran lah, pegang Quran, baca Quran, tadarus dan sebagainya. Jadi daripada sekarang lah baca Quran. Ibadat sunat sekarang, iktikaf sekarang, kalau nak derma nak apa pun sekarang, supaya bulan Ramadan tu benda tu dah jadi orang kata amalan kita dah. Bukan kita nak kena orang kata bersungguh bulan Ramadan ni nak kena buat satu benda yang baru pada kita, tidak. Jadi insya-Allah Allah berkati kita bulan Rejab, Sya'ban, berkati maknanya supaya kita hidup dalam suasana kita ingat apa yang patut kita laku. Maksudnya berkat tu, berkati tu makna kita penuhi Rejab, Sya'ban dengan amalan yang baik. Itu tanda Rejab, Sya'ban yang diberkati pada seseorang. Dan minta Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Sebab tak ada siapa boleh jamin yang dia akan hidup keesokan hari, tak ada. Sekejap lagi pun kita tak boleh jamin kita akan hidup. Jadi apatah lagi nak sampai 2 bulan lagi. Nak sampai Ramadan. Ramadan yang lepas kita dah tahu dah macam mana kualiti Ramadan kita. Jadi adalah sedikit yang kata, bukan sedikit, besar harapan kita untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik.
ya, dan kita harapkan Ramadan ini Ramadan yang kita buat perubahan, ya, nak bandingkan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Baik. Itu sekadar mukaddimah, ya. Walaupun ada ustaz-ustaz lain cerita kot, kan, ya. Itu biasalah, kan. Ustaz ni pun dia kadang-kadang sehati sejiwa, nak macam mana, kan, ya. Semalam pun saya mengajar di masjid Masjid Kampung Lindungan, ya. Saya cerita tentang kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Lepas tu, berkenaan dengan cerita Nabi Yusuf, macam mana dia berhadapan dengan Zulaikha, ya, dalam keadaan dia menghadapi kesusahan itu, diberi pilihan nak masuk penjara ataupun nak melakukan maksiat, ya. Dia pilih untuk masuk penjara sebab bagi dia berzina itu satu perbuatan yang berat, ya, dan dia takut, ya. Jadi saya kaitkan juga dengan keadaan hari ini. Kes zina hari ini biasa sangat, orang dah tak takut, dah jadi biasa, ya. Sedangkan ini satu perkara yang besar, patut kita tak boleh tukar ganti dengan agama. Jadi bagi kita kena laksanakan hukum-hukum yang boleh menyekat daripada hukum, ya, perbuatan zina. Antaranya hukum hudud lah saya sebut. Jadi saya cerita panjang lebar lah bab hukum hudud. Rupa-rupanya 2-3 hari sebelum tu ada dah seorang ustaz mencerita ustaz hudud panjang lebar, dan dia kata hampir sama ustaz. Serupa lah, nak macam mana, kan, nak cerita benda lain tak boleh dah, sebab hudud ni benda yang Allah turunkan dalam Quran dan sebagainya, benda yang sama lah, ya. Siap ustaz tu datang bagi nota mudah hudud. Siap nota mudah hudud. Tuan-tuan buka dalam YouTube. Saya tak nak sebutlah nama penceramah tu. Buka sendiri. Lepas ni buka dalam YouTube. Ada seorang ustaz namanya, dia tulis, dia cerita tentang hudud, nota mudah hudud. Jadi tuan-tuan boleh faham mudah, insya-Allah. Ya, mudah faham. Ya, jadi saya pun cerita pasal benda tu, dia kata oh sama, dia kata. Kan, nak macam mana dah, awak pun tak bagi tahu saya, macam mana tahu, kan. Kalau bagi tahu benda yang sama, saya cerita benda lain, kan. Ini baik. Jadi ini pun samalah, kan, setiap kali nak sampai Ramadan, dan saya yakin kat sini macam yang lepas-lepas dah, ustaz tu dah beri tajuk khusus. Dah diberi tajuk khusus dah, satu buku mungkin tajuk siap dah, kan, ya. Supaya tak, orang kata tak bertindaklah, ni nak cerita benda yang sama, mari-mari ayat ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, ayat tu lah, kan. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat dahulu berpuasa. La'allakum tattaqun. Lepas tu mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu satu. Mari pula ayat ustaz dia pula syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cerita pula tentang bulan Ramadan turun Quran. Lepas tu Quran ni penawar begini apa semua ceritalah. Dia benda sama, kan. Bukan kita kata kita tak nak ilmu tu, kita nak, tapi dalam masa kita yang singkat ni, kita ni dah tak ada masa, kan. Kita kalau boleh kita nak cuba kata dapat ilmu yang berbagai dengan keadaan umur kita yang entah berapa hari lagi ni, kan. Insya-Allah lepas ni atur siap dah jadual. Bagi saya tajuk mula-mula mudah-mudah sikit, kan. Kan. Okey. JST tak erti saya. Baik. Jadi hari ni saya hilang tajuk apa je ini? Keutamaan ikhlas dan hakikatnya ke? Ya, betul. Ya, sebab saya tanda dalam satu lagi. Yang ketiga, kita dalam bab amal mubah. Ya, kita dalam kitab niat ikhlas dan benar. Ya, tajuk kecil hari ini keutamaan ikhlas dan hakikatnya. Ya, kita masih lagi perbincangan berkenaan dengan khallasa yukhallisu takhlisan. Maknanya ikhlas. Kita pun dah sebut perkataan ikhlas. Ya, senang sebut di mulut, ya, orang kata ikhlas. Marilah kita, orang kata saya ni ikhlas, gitu kan, ya. Ini sumbangan ikhlas. Ya, orang kata kalau ikhlas orang tak bagi tahu, kan, ya. Tak kena bagi tahu, kalau tak bagi tahu orang tak tahu kita ikhlas. Tu masalah pula, kan, ya. Betul kalau kita kena bagi tahu, kan, ya. Jadi tengok keadaan lah. Boleh tak kita bagi tahu satu benda yang ikhlas? Kan, ya. Kalau ikhlas kan Allah Taala tak bagi tahu pun tak apa. Ya, sebenarnya bergantung kepada diri kita. Kalau kita rasa dengan kita bagi tahu suatu benda yang ikhlas kita dengan Allah tu, dengan sebab kita bagi tahu menyebabkan kita jadi riak, sombong, tak payah bagi tahulah. Tapi ada orang dia bagi tahu pun dia tak rasa apa. Dia bagi tahu tu malah niat dia untuk memberi contoh kepada orang lain. Dan bagi dia tak rasa apa. Dia sumbang 1,000 ke 2,000 ke. Dia kata, okay, ni sumbangan saya RM1,000. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bagi dia sedikit pun tak ada rasa riak apa semua dalam diri. Malah pada dia rasa dengan sebab sumbangan dia RM1,000 itu menyebabkan orang lain rasa macam, dia boleh bagi 1,000. Takkan aku tak boleh bagi, kan? Aku lagi tinggi gaji pada dia. Sedikit sebanyak itu sebagai pendorong kepada orang lain untuk buat kebaikan. Jadi di situ tak salah. Sebab tu kita dalam bab ikhlas ni,
Jangan kita mudah menghukum. Kita kata dia tu apa ni, ikhlas apa ni, sebut, bagi tahu. Dia tengok orang. Tengok orang. Kalau jenis macam kita ni, rasanya patut senyap sudah lah, kan? Jenis kita iman cak ayam ni kita ni, kan? Iman cak ayam yang kita ni, kan? Nak tunjuk je kita, kan? Hati tu Allah nak seorang tahu je, kan? Kita lah, kita semua, kan? Mengaku je lah, kan? Kita ni, hati kita ni Allah, kan? Beristighfar setiap hari. Ada satu tajuk bab riak apa semua, kita akan bincang sekejap, kan? Baik, keutamaan ikhlas dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan, ataupun tiadalah diperintahkan illa, melainkan liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah Taala, mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan lahuddin, baginya agama, ataupun mengikhlaskan kepadanya agama. Maknanya kita tidak diperintahkan beribadah kepada Allah, tak kiralah apa segala bentuk ibadat. Sebab bila sebut ibadat, dia ada ibadat khusus, ada ibadat umum. Ada ibadat khusus dan ada ibadat umum. Ibadat yang melibatkan khusus, ibadat apa? Ibadat semayang, puasa ni ibadat khusus lah. Ibadat umum yang segala perbuatan kita yang baik, yang diniatkan kerana Allah Ta'ala, dia akan consider sebagai ibadat. Dianggap sebagai ibadat. Begitu. Baik. Jadi tak kira lah khusus ke, umum ke, mesti ikhlas kerana Allah. Apa makna ikhlas? Macam mana ikhlas? Sebut boleh. Kita bagi contoh. Kita bagi tamsil. Contoh ikhlas ni, bahasa Arab tu, khallasa yukhallisu tu, dari perkataan tapis maksudnya. Kalau tuan-tuan buka dalam kamus, bahasa, pada bahasa, literally meaning, pada bahasa perkataan khallasa yukhallisu, dia sulasi tu, perkataan ikhlas, alif kha lam alif sad tu, dia bahasa Arab. Kaedah dia, kalau kita nak cari dalam kamus, kita kena cari sulasi, kita kena cari 3 huruf dasar, kata huruf dasar tu. Jadi kata huruf dia khallasa, khaf, kha lam sad, Jadi tuan-tuan akan tengok makna dia secara luratan, secara bahasa, maknanya tapis. Ikhlas tu maknanya tapis. Pada bahasa maknanya tapis. Makna filter. Kita kalau kita nak minum air, kita akan tapis air itu sampai ke peringkat kita puas hati air itu bersih. Tambah-tambah air kotor ni, kan? Kalau air lombong ke, air lombong, kan, isu air lombong, kan? Tak kira lah air apa pun, kan? Kita ada filter kat rumah, tak kira lah, reverse osmosis, kan? Ada bio water ke, beyond water, kan? Bio aura, kan? Lepas tu ada kowe, ada alken, macam-macam je nama, kan? Jadi kita tapis air itu, sampai ke peringkat 0.0001 mikron, dia kata, kan? Kecil, halus, sampai kita boleh minum dalam keadaan tak ada kekotoran tu, karat tak ada, pencemaran apa semua tak ada, bersih air tu. Jadi kalau dalam bab tu kita tapis air, sebab apa? Sebab kita nak jamin supaya tak masuk dalam badan kita benda-benda yang kotor. Pandai orang yang jual penapis air ni, dia pandai. Dia tanya makcik, akak bagi susu anak, susu apa makcik? Kata susu ni lah, Dash Lady, madu apa semua ni. Berapa makcik sebulan untuk susu anak? 2 kali beli juga dalam 40-50 ringgit. Oh, bagus makcik, susu tu bagus tu, susu tu mahal tu, bagus tu untuk anak makcik. Tapi makcik bagi minum macam mana? Guna air mana? Air biasalah, air paip. Oh, makcik mai tengok air paip dia tu. Tengok dia kata air dia pun ada tester dia siap. Tengok air paip makcik kotor dia tu, kan? Sia-sia makcik beli susu mahal, campur dengan air kotor, dia kata. Jadi beli penapis air saya ni bagus, dia kata. Dia orang jual air, kan? Dia saya ada pengalaman dulu-dulu. Kan? Memang ada tester dia siap gitu tunjuk, kan? Dia letak dalam air tu, dia letak air paip, lepas tu dia ambil air apa? Sea Master tu, air yang mineral tu, lepas tu dia ambil air zam-zam. Air zam-zam dia buat memang tak kotor lah, kan? Tapi kalau air paip, Allah tengok tak lalu dia berkeladak dalam tu, kan? Macam air longkang, kan? Oh, maka masa tu Allah beli terus, memang beli.
Kan tu taktik dia kan. Tapi memang macam itulah, kita nak jaga kesihatan supaya tak masuk ke kotoran. Jadi begitulah dalam amalan kita ikhlas, maknanya kita cuba buang segala benda-benda yang mengotorkan ibadat kita. Jadi kita cuba tawajuhkan, kita cuba hadapkan sepenuhnya ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Buat apa pun lillahi ta'ala. Jadi ketika itu tak timbul lah orang puji ke, orang tak puji ke, orang ingat ke, orang tak ingat ke. Tak kisah. Kan? Kalau ada orang puji, orang ingat, orang sanjung, orang hormat kita, itu kebetulan. Kan? Allah bagi penghormatan dunia sekejap. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita kata gitu je. Segala puji bagi Allah atas tiap sesuatu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ni adalah kelebihan daripada Allah. Allah bagi aku kelebihan sikit, sebenarnya Allah nak test aku sama ada aku ni bersyukur ataupun aku ni kufur. Cara orang yang faham setiap nikmat yang dia dapat, macam itulah reaksi dia. Beza dengan orang tak erti macam mana? Ya tak? Sebaliknya lah. Okey, baik. Jadi Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan kamu beribadah kepada Allah melainkan dalam keadaan kamu ikhlas beragama. Ingat hanya kepada Allah. Baik, firman Allah Taala lagi, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahawa agama yang suci, yakni khalis, ialah hanya bagi Allah. Baik. Ingatlah bahawa agama yang suci, khalis, agama yang khalis itu hanya bagi Allah. Maknanya yang ikhlas hanya Allah saja yang akan menilai. Ataupun yang ikhlas tu kita kata untuk Allah saja. Tidak ada orang lain yang berhak. Melainkan untuk Allah Taala. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Melainkan orang-orang yang bertaubat, membuat baik dan berpegang teguh kepada Allah serta ikhlaskan agamanya kerana Allah. Ni kedudukan kita, kita nak mulia di sisi Allah. Yang pertama sekali, tabu. Tabu ni bertaubat. Iaitu orang yang bertaubat. Wa aslahu, islah. Dan satu lagi, buat baik. Wa atasamu billah. Dan nak jadi baik juga ialah wa'tasumu billah. Kena berpegang dengan Allah Ta'ala. Kena berpegang dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas. Ni step-step dia. Ni antara tingkatan-tingkatan orang yang nak mulia di sisi Allah. Antaranya ialah bertaubat. Kita kena muhasabah diri kita, bertaubat ke tidak kita. Bertaubat ini tak semestinya kita menghadap kiblat. Tak semestinya kita orang kata ada wuduk. Tak semestinya kita berada dalam masjidil haram dan sebagainya. Taubat ini di mana saja boleh bertaubat. Tuan-tuan nak mari kerja tadi, istighfar berapa ribu kali. Paling kurang 100 kali istighfar pagi tadi dalam perjalanan nak mari. Ni nak balik pula istighfar 100 kali pula. Siapa-siapa yang rajin beristighfar, memohon ampun dengan Allah Ta'ala, akan direzekikan daripada jalan yang tak disangka-sangka. Dan akan dipermudahkan urusan hidup. Mungkin kita rasa tak yakin sebab kita tak amal. Tuan-tuan cuba amal. Istighfar, kalau Rasulullah 100 kali sehari, kita kena lebih lagi. Tapi tak apalah, 100 mari pagi, 100 pagi, 100 petang. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, panjang sikit lah. Kita orang cerdik ni panjang sikit. Orang kurang cerdik sikit, dia istighfar pun dia tak faham. Saya pernah jumpa seorang datuk. Saya datuk istighfar. Istighfar tu apa Ustaz? 60 lebih. Ni cerita betul ni. Cerita betul ni kan. 60 lebih umur. Saya kata istighfar. Istighfar pun tak tahu. Sebab dia hidup selama ni, dia bukan hidup sama-sama dengan geng-geng kita ni. Dia hidup sama-sama orang tak erti. Jadi istighfar pun tak erti. Tak pernah sebut istighfar. Dia erti sebut berapa lubang hari ni. Apa semua kan. Tu main golf. Dia tahu yang tu lah. Baik. Lepas tu bisnes dia biasa dunia korporat lah. Na'udzubillah lah, kita tak sampai ke peringkat tu kan. Kita ni kira pertengahan ni kan. Tinggi pun tak, rendah pun tak kita ni. Tapi high class tu, ya Allah, kadang-kadang tak tahu. Dia baca buku, saya bagi buku kat dia, amar ma'ruf nahi munkar. Tak tahu amar ma'ruf nahi munkar. Dia kata apa ni amar ma'ruf nahi munkar? Saya kata munkar nakir tahu. Munkar nakir tahu.
tak boleh masuk dalam fikiran dia. Umur 60 lebih. Yang tu belum tanya hukum lain tu. Belum tanya hak lain. Saya suruh iqamat. Semayang saya suruh qomat. Qomat pun tak erti. Orang cerdik bukan orang tak cerdik. Korporat besar. Kalau lah orang kampung, jakun, duduk lautan, apa? Main-main. Kita belum diuji. Saya pernah uji orang baca doa semayang mayat. Oh, tak kena. Semayang mayat mau mana dah. Tapi suruh baca doa semayang mayat. Komplit baca doa. Biar baca teliti. Tak boleh. Sedangkan esok mak dia nak mati. Ayah dia nak mati. Abang dia nak mati. Dia nak baca doa tu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Tu belum nak suruh terjemah satu-satu lagi. Nak cerita sibuknya kita dengan urusan lain. Tapi kalau jenis kita mekanik, cakap skru saya apa tahu belaka. Kalau mekanik, kalau IT cakap software apa semua tahu belaka. Kalau bahagian IT, tu bahagian tu kaji belaka. Bahagian agama ni sambil lewo je. Ngaji luar negara balik-balik tanya bab mandi wajib pun tak tahu. Allahu akbar. Baik. Jadi illal ladzina tabu, malaikat orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan dia ni orang yang memperbaiki diri, buat baik, buat baik. Wa atasamu billah, dan berpegang dengan Allah. Wa atasimu billahi jami'a, berpeganglah dengan Allah secara keseluruhannya. Kita hidup ni kita tak boleh nak bergantung selain pada Allah Taala. Sebab tu hari ni kita nak orang kata iyalah kita cakaplah kita nak hidup bawah naungan Allah. Jadi kita kena berpegang dengan hukum hakam Allah Taala lah. Tak payahlah kita rasa macam tak yakin sebab Allah Taala yang mengetahui segala-galanya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Taala. Hukum hakam Allah Taala tak ada khiyarah, tak ada pilihan pada kita. Baik, wa ikhlasu dinahum, dan ikhlas. Baik, dan firman Allah Taala lagi berkenaan dengan ikhlas saja. Dia ambil ayat-ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah ni surah Al-Kahfi ayat 110. Tuan-tuan, Al-Kahfi ni ayat ujung tu kalau boleh jadi amalan sebelum tidur. Innal ladzina amanu wa aminus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadikan amalan ayat 10 akhir terakhir surah Al-Kahfi sebelum tidur baca. Ada setengah ulama bagi tahu 10 yang pertama dan 10 yang terakhir untuk persiapan kita kalau ditakdirkan berlaku kiamat, insya-Allah kita tidak akan ikut dajjal. Rajin bacalah ayat ni. Baik, faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa kata Allah yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Sesiapa yang mengharapkan suatu hari di akhirat nanti dia boleh liqa Allah, liqa Allah, makna liqa rabbih, makna boleh bertemu dengan Allah. Kemuncak kepada segala nikmat hidup manusia di akhirat nanti apabila dia bertemu dengan Allah. Nikmat tak ada dah, paling nikmat sekali ialah bertemu dengan Allah Taala. Baik, semua kita tak rasa sebab kita tak nampak lagi. Tapi orang yang alim, orang yang warak, dia nampak nak bertemu dengan Allah maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, falyamal 'amalan salihan, syarat dia kena beramal dengan amalan yang salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia syirik dengannya dengan sesuatu pun. Jadi hak syirik ni saya nak urang ni. Beramal dengan amalan soleh ramai dah, sembahyang, puasa, haji, ramai. Tapi yang syirik dengan Allah ramai juga. Ada? Mana syirik dengan Allahnya? Syirik ada dua kan? Syirik khafi, syirik jali. Syirik yang jelas, syirik yang sama-sama. Ada orang hari ni dia nampak syirik ni bila pergi sembah patung. Dia nampak syirik ni bila sembah berhala. Dia nampak syirik, dia kata dia mengaku masuk Kristian, masuk Buddha, masuk Hindu. Sebenarnya syirik ni ambil selain daripada hukum hakam Allah pun syirik dah. Tu hari ni isu hak terbaru ni saya kena sebut juga.
Sebab isu hudud ni sebenarnya qanun jenayah syariah. Qanun jenayah syariah. Sebenarnya dia terletak dalam qanun, dalam perundangan, tapi kita nak sebut mudah, kita sebut hudud. Sebenarnya dalam qanun tu ada qisas, ada ta'zir, ada hudud. Ya nah? Tiga benda ni. Tapi nak mudah faham, kita sebut hudud. Ada kata tak cakap bab hudud. Tak, kita kena bercakap. Lama dah kita bercakap benda lain. Kita bercakap bab taharah lama dah. Kita bercakap bab semayang puasa lama dah. Sedangkan bab hudud ini salah satu hukum yang mesti kita faham, dan dia sebahagian daripada agama kita yang menyempurnakan agama kita. Hudud. Ya nah? Qanun jenayah syariah. Kita tak nak bercakap sebab kalau dalam buku teks, dia ujung-ujung duduk. Tak ada belajar lagi. Baru belajar dengan Tok Guru mati. Lepas tu mari Tok Guru baru ulang balik daripada awal pula. Tak ada sampai tajuk tu. Ya, orang Islam kita hari ni pun, baru ni di Kelantan dulu, pernah ada seorang wartawan. Ya, kadang-kadang ada orang dia bukan wartawan, ni ada seorang hamba Allah ni, dia nak lawan, dia nak tak puas hati. Dia kata, apa ni? Nak laksana hukum huk-huk ni, dia kata. Ya, huk-huk, sebut pun tak betul lagi. Tapi nak bercakap juga. Ya, nak sebut hukum huk-huk dia kata. Hukum hudud, dia hukum huk-huk. Ya. Ada seorang wartawan, satu masa dulu di Kelantan pernah soal seorang Cina. Ini puan-puan Amoy. Amoy tak takut ke nanti hukum hudud laksana? Dia pun tanya, hudud tu apa? Cina tu tanya wartawan tu. Hudud tu apa? Dia pun jawab, dia kata, hudud lah. Hudud. Kan? Cina tu kata, iyalah hudud tu apa? Dia hudud. Apa dia? Tak, hudud tu hudud lah. Hudud. Setuju tak sudutnya dia kan? Ni cerita betul ni ya. Ada seorang kita, kawan kita, dia tengok benda tu. Wartawan tu tanya seorang Cina tu. Wartawan kata, "Dak, Amoy setuju tak kalau laksana hukum hudud?" Dak, hudud tu apa dia? Dak, hudud lah hudud. Hudud tu lah hudud laksana ni. Ni potong tangan. Betul. Cina tu kata, saya tak takut. Ya. Amoy tak takut ke potong tangan? Takut apa? Potong tangan kan untuk orang mencuri je kan? Saya tak mencuri, apa tak mau takut? Tak, awak mencuri ke? Cik Amoy tu tanya. Awak takut awak mencuri ke? Dah, awak tak mencuri, takut apa? Senyap sudah. Kita tak mencuri, kita tak merampok, kita tak bunuh orang, kita tak zina. Takut apa? Hukuman tu untuk orang yang salah. Dah kita tak salah, takut apanya? Ada kita pernah masuk penjara kerana tangkap mencuri? Tak pernah kan? Dah tak pernah, maknanya kita orang baik. Kan? Jadi teruskan kebaikan anda tu. InsyaAllah tak kena. Kita akan hukum orang yang kena. Tu pun nak kena saksi macam-macam benda lagi. Tak? Sebab tu kata, dalam bab ni, kalau kita tak kena bercakap, boleh jadi syirik. Kita dah kata ni. Ya? Dalam semayang kita, la syarika lahu, wa bizalika umirtu, wa ana minal muslimin. La syarika lahu, aku tidak mensyirikkannya. Wa bizalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Tu kita duk kata hari-hari tu. Kita faham tak? Faham. Kan? Kalau faham, fahamlah. Kalau tak faham, tak fahamlah. Kan? La syarika lahu, aku tidak mensyirikkannya. Syirik sini maknanya mensekutukan Allah, menduakan Allah. Ambil lagi ada hukum lain lebih baik daripada Allah. Seolah-olah begitu. Ya, Allah kata dah laksana hukum hudud. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa ila akhir ayat. Cerita tentang hukum qisas. Dan Allah sebut ayat lain, tilka hududullah fala ta'taduha. Kata Allah, itulah hudud Allah, jangan kamu melampaui, kata Allah. Kalau kamu melampaui juga, kamu orang yang zalim, kata Allah Ta'ala. Ya, maka kita pun tak nak syirik Allah. Ya, kita semayang, kita kata la syarika lahu. Tuan-tuan pergi buat haji, tuan-tuan pergi buat umrah, bukan main. Daripada Jeddah nak sampai ke Masjidil Haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebut ya Allah, keluar kongkong, ikut mutawif tu, ya, tak berhenti tu. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, ada orang Kelantan tu dia tak apa dengar sangat, dia tak apa faham. Labbaik Allah, dia kata balah baik dia tu. Lepas balah baik, dia lelaki bini, dia balah semua kan. balah baik kan. Saya nak ceritanya perkataan labbaik tu. Kita tuan dah dengar sebelum ni, tak apalah ulang kaji. Kan? Bila orang panggil kita, ya Muhammad, kita akan jawab na'am, ya. Bahasa Arab, ya, na'am, yes. Kan? Tapi kalau sebut labbaik, makna lain. Rasulullah panggil sahabat, ya Aba Bakr, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah.
Ya, maknanya ya Rasulullah. Ya di situ bukan makna ya menyahut seruan saja. Ya dengan arti kata ya Rasulullah, aku bersedia mendengar perintahmu dan aku bersedia untuk laksanakan segala perintahmu. Itu perkataan labbaik bahasa Arab. Tuan-tuan pergi haji buat umrah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku mari ni, aku menyempurnakan ya tuntutanmu dalam Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Aku mari menyahut seruanmu ya Allah. Lepas tu aku berjanji dalam diri aku tak akan syirik padamu ya Allah. Balik-balik umrah lawan Allah. Balik umrah tak sokong ulama. Balik umrah lawan hukum hudud, kisah ta'zir. Kita nak kata apa? Kan la syarikalak, aku tak mensyirikkanmu ya Allah. Tapi balik-balik cakap tak serupa bikin. Ini na'udzubillah. Ini benda ni patut dipahami. Bukan kata kita nak cerita ni melibatkan hukum. Kalaulah kita hari ni memperjuangkan hak asasi. Contoh hak asasi lah kebebasan beragama. Hindu boleh laksanakan agama dia. Buddha boleh laksanakan agama tanpa kita kacau. Islam nak laksanakan Islam, kenapa tak boleh? 0.001 pun hukum hudud itu pun sebahagian daripada Islam. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh laksanakan Islam? Nah, ya? Patut boleh lah ni, sebab ni hak kita. Orang lain tak boleh kacau. Dia Cina, dia India, mana boleh kacau? Dia tak kena mengena dengan dia pun. Dia nak protes, tunjuk perasaan. Hari ni tunjuk perasaan, marah. Dia tak kena mengena. Tapi bagus, bagi kita bagus. Dia gitu, kita bagi penjelasan pada dia. Balik saja dia lepas ni. Ya, sebab apa? Sebab sebelum ni dia tak faham. Bila dia faham, oh macam tu kah? Kan, lah, apa kita dengar lain macam sebelum ni? Tak sama. Yang mendengar pada siapa? Islam bukan nak kena mengena dengan dia. Tak. Dua orang berzina, lelaki seorang, perempuan seorang. Seorang Islam, seorang Cina. Orang Cina ni diberi pilihan nak ikut Islam ke nak ikut undang-undang kamu. Kamu tak akan kena kerat tangan kalau kamu mencuri. Kamu tak akan kena rejam kalau kamu berzina. Diberi pilihan. Apa kamu takut? Dah. Kan? Kalau kita laksana pun untuk orang Islam je. Oh, dia kata, oh kalau begitu tak maju. Orang Islam nak kerat tangan. Habislah orang Islam kena kerat tangan, dia kata. Lepas tu orang Cina, India lah maju lepas ni. Orang Islam nak menulis, tak boleh tangan kena kerak belakang. Dia main pula. Dia pelekeh pula. Dia bercakap guna otak. Otak dia duduk kat kepala lutut. Nak macam mana kan? Dia bercakap tu rasa cerdik. Dia kata, oh kalau macam tu laksana Islam apa ni, habis orang Islam kena kerak tangan. Habis lah, tak ada orang. Semua orang bukan Islam lah kuasai kita lepas ni. Saya nak tanya tuan-tuan kan? Agak-agak lah kalau laksana ke hudud, tuan-tuan berlumba-lumba tak nak pergi mencuri. Nak kena kerak tangan. Ya? Oh tak sabar ni nak kena kerak tangan ni, kena pergi mencuri giolo tangan, kerak tangan. Ada tak orang nak kerak tangan dia? Tak nak. Kita buat ni al-wiqayah khairu minal ilaj. Prevention is better than cure, gitu kan? Maknanya pencegahan. Tuan-tuan yakinlah kalau dia laksanakan, tak akan ada orang yang nak buat kerja bodoh, nak pergi mencuri lepas tu nak kena kerak tangan. Tak akan ada orang nak kerak tangan. Ada? Kau ada lepas ni berbondong-bondong orang pergi mencuri kerana inginkan tangannya dipotong. Ada macam tu. Tak akan berlaku. Tapi dah guna otak dia, tak guna akal yang sepatutnya. Dia macam tu lah. Kan? Jadi, ya, orang bukan Islam tak perlu dia bimbang. Kita kena, tugas kita ni, kita orang beriman pada Allah, tuan-tuan semayang, saya semayang. Tugas kita jumpa tuan-tuan kawan-kawan yang bukan Islam, tugas kita cerita. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita kena cerita kat dia. Saya ada seorang kawan saya kemarin, Haji Osman nama dia. Dia kerja satu syarikat besar, syarikat Cina. Company Cina, dia seorang Melayu. Cina ni dia tahu maklumat daripada mana, tahu dia kata apa ni, ukur apa semua. Dia pun naik berdesing telinga dia kata. Kalau saya kawan baik dengan Cina, tapi saya nak kena bagi penjelasan juga ustaz, dia kata. Saya panggil Cina tu, saya nak tanya you berapa kali sudah masuk penjara sekarang ni? Setakat ini berapa kali masuk penjara? Oh, tak pernah masuk penjara, bermakna you tak salah kan? You tak mencuri. Habis you takut apa? Hukum hudud untuk orang mencuri je. Senyap sudahlah. Lagipun bukan kena kat awak. Dia cakap, dia berani cakap walaupun kawan dia, partner dia. Lama berpuluh tahun. Dia tua dah 60 lebih. Dia kata, ustaz, sekurang-kurangnya saya beri penjelasan. Ada juga sedikit sumbangan saya di akhirat nanti. Biar kita ada sedikit sumbangan. Bukan ustaz saja, bukan tok guru saja bercakap. Kita kawan-kawan ramai. Jangan kita keruhkan suasana pula. Biar kita jadi macam burung yang pergi padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tu. Walaupun air dekat mulut muncul burung tu, apa sangat? Boleh padam tak api tu? Tak boleh. Tapi dengan ramainya, dengan berterusan, berserta dengan izin Allah, boleh padam api. Jadi kita pun gitulah. Walaupun kita ada kawan seorang, cerita yang sebenar. Apa pula kita nak keruhkan? Tak kena mengena dengan dia. Kan? Kita semayang.
Kita puasa. Kan? Selama ni. Kita puasa tak makan. Dia kena ke puasa? Dah. Dia boleh kacau kita. Dia boleh halang kita puasa. Tak boleh. Tak kena. Kamu tak paksa kamu semayang. Tak paksa kamu puasa. Bukan kamu nak marah pula. Ni hak kami. Kan? Kalau sebelum ni, dalam bab hak asasi, ya, ni secara logik tuan-tuan yang cerdik-cerdik belaka sini dah. Ya. Kalau orang bukan Islam, dia nak kahwin dengan orang Islam, dia kena tukar agama tak? Dia kena tukar agama kan? Ya, kalau dia Kristian sebelum ni, dia nak kahwin dengan orang Islam, dia kena tukar agama. Tapi boleh diterima tak? Dunia boleh terima tak suasana tu? Boleh terima kan? Berapa banyak dah India, Cina yang anak-anak mereka temu jodoh dengan orang Islam, mereka tak kisahlah. Ya? Maknanya dah anak dia nak kahwin, anak mereka terpaksa tukar agama. Kahwin. Kan? Dan mereka boleh terima keadaan tu. Tiba-tiba bila nak laksana undang-undang Allah Ta'ala ni, undang hudud ni, mereka tak perlu tukar agama. Tak kena mengena dengan dia pun, apa pula mereka nak lawan? Kalau hak tadi mereka boleh terima, sampai tukar agama pun mereka boleh terima. Tak? Banyak mana, ramai mana orang kafir masuk Islam kerana perkahwinan hari ni kan? Boleh terima? Kenapa dalam bab ni tak boleh terima? Logik kita kena gunalah. Baca ayat Quran pada mereka tak jadi. Ya, jadi saya sentuh sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rasa macam ada kadang-kadang setengah orang yang semayang, rajin, tapi hati tak yakin. Belum tentu, dia kata. Belum tentu kalau laksana undang-undang Allah pun belum tentu jenayah boleh dikurangkan. Saya kata betul, belum tentu. Belum tentu. Tapi sekarang dah tentu. Dengan tak laksana undang-undang Allah, dah tentu kes jenayah setiap hari. Tuan-tuan buka dalam surat khabar, bagi tahu saya surat khabar mana yang tak cerita pasal kes jenayah. Surat khabar tahun bila, tarikh bila, cuba cerita kat saya. Saya nak bayar harga surat khabar tu balik kan, ya? Ada tak satu surat khabar Metro ke, Sinar ke apa ke yang tak cerita tentang jenayah setiap hari? Wajib ada pasal jenayah, tak? Bermakna kes jenayah setiap hari. Kes jenayah setiap hari, dan yang dilaporkan, yang tak dilaporkan banyak mana lagi? Penuh surat khabar, tak muat tak? Dan nak cerita pasal artis, kalau cerita pasal jenayah saja. Sungguh, kan? Yang dah tentu setiap hari ada kes jenayah. Kalau tuan-tuan kata yakin negara kita selamat apa semua, tuan-tuan geletak motor pergi jalan, ya? Geletak kereta ke apa, kalau tuan-tuan tertinggal kunci, semayang tak kosong. Tak? Kan? Kalau kita pergi negara lain, kadang-kadang lebih aman lagi. Kawan saya dia tertinggal handphone dekat Jepun ke Korea, dia kata. Tak bimbang, apa sampai kat airport balik bagi handphone dia. Kita kalau tertinggal mana-mana, habislah. Kan? Orang kafir kadang-kadang lebih menghormati dalam bab ni. Tak? Jadi orang Islam tak ada cara lain, bentuk dengan cara ni. Ya? Tak selamat kita laksana Islam. Tapi hari ni belum tentu. Belum tentu yang akan datang, belum tentu. Tak apalah. Yang sekarang dah tentu. Pilih lah. Cukup lah. Sikit-sikit lah. Orang nak marah, marahlah. Kita cerita hukum Allah. Kita bukan cerita politik, cerita hukum Allah. Tuan-tuan nak marah, marahlah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya tak? Siapa-siapa tak melaksanakan undang Allah, dia orang kafir, orang zalim, orang fasik. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Jadi kita cerita hukum yang kita selalu duduk sebut la syarikalah. Ayat ni Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kalau kita hari ni semayang, kan, menghadap Allah Ta'ala dalam hati dengan Allah, nak tengok Allah Ta'ala, suatu hari nanti nak bertemu dengan Allah, ya, maka tak boleh lari, kena jangan syirik pada Allah. Ya, bertaubat, beristighfar setiap hari. Baru ni keluar dalam paper 2005, Metro menangis, ada seorang hamba Allah tu menangis sebab suami dia dikebumikan kiblat tak betul. Betul tak? Di kota Damansara. Saya mengajar malam tu kat surau tu. Dia orang tanya, ustaz, macam mana ni ustaz? Kubur di sini ada 140 kubur. Dia orang hantar surat protes, ya, nak gali semula kubur tu. Sebab apa? Sebab mayat ditanam tak ikut arah kiblat. Kompas dah ada apa semua sekali, tengok lari jauh, ya. Kan? Nak kena gali semula ke kubur tu, kan? Lepas tu dalam surat khabar tu, wartawan tahulah ayat dia power-power, kan? Menangis, dia kata suami saya semayang menghadap kiblat, dia kata. Tiba-tiba mati menghadap kat arah lain. Sedih saya, dia kata, kan? Sedih. Memanglah sedih ayah kita, mak kita dah. Tapi bagi kita dalam bab tu, hak lepas-lepas dah nak macam mana, bukan sengaja.
Kan? Tuan-tuan pergi semayang dalam hutan. Semayang dalam hutan, tak tahu kiblat sebelah mana. Saya rasa sebelah ni kiblat. Saya lagi rasa sebelah ni. Tak apa semayang sebelah ni, sebelah sini. Sah tak semayang tu? Sah. Kan? Bukan masalah kiblat. Kan? Dah tak tahu. Dah tersilap. Nak buat macam mana? Kalau tahu, pergi lari ikut lain, tu tak boleh. Masa tu, kita yakinlah pegawai kubur tu tentu masa dia buat tu, dia yakin sebelah tu. Dah, dia pun tahu. Tapi dah macam mana dia yakin sebelah tu? Mungkin masa tu tak ada kompas, tak ada GPS, tak ada apa lagi kan? Ya? Dia pula orang tua. Pegawai kubur tu tua-tua belaka. Orang muda tak ada kubur. Kan? Ada gali kubur, tak larat nak kat jangka. Orang tua-tua belaka. Orang muda nak lalu kat kubur, takut. Jadi, ya, maksudnya menghadap kiblat tu penting. Memang kita tahu menghadap kiblat tu penting. Dalam keadaan kita dah lepas dah benda tu. Nak macam mana? Yang penting hati. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Yang penting hati, hadapkan pada Allah. Yakin dengan segala hukum hakam Allah. Tuan bayangkan MH370 hilang mayat ke mana tahu? Tandang kat mana tu semua tu? Ya nah? Kalau mati, mayat dia menghadap ke mana? Tak tahu ke mana belaka. Ya nah? Macam mana dia menghadap kiblat? Ya nah? Sekarang ni bukan masalah menghadap kiblat. Kita hidup ni, suasana hidup ni, hati kita tu yakin ke tak yakin dengan Allah Ta'ala? Yakin ke tak yakin dengan segala hukum hakam Allah Ta'ala? Marilah mayat kita dicincang hancur sekalipun, tak kisah. Yang penting akidah kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Dalam keadaan selesa, kita boleh menghadap kiblat, boleh letak. Tak apa, letaklah dulu. Kan? Duduk tengah semayang, menghadap kiblat kat sini, menghadap kat sini. Tiba-tiba orang datang, dia tahu kita salah, dia pusing kita. Kita nak ikut. Tapi lepas 5 hari, kita mari pula. Orang menghadap kat sini. 5 hari lepas aku semayang sana. Kena qada lah. Tak, pakai selesai dah. Kan? Hak ni pun dah 10 tahun dah kubur duduk dalam tu. Tak kena gali semula. Siapa nak gali? Kan? Dia kata, kena gali ni. Awak gali lah. Kubur ayah awak. Tak nak. Tak nak apa. Saya kata gini lah, ubah batu nisan lah Ustaz. Ubah batu nisan. Supaya tak timbul masalah, ubah batu nisan. Kan? Dia kata bagus juga cadangan tu. Tapi masalah lah Ustaz. Dia kata nak ubah batu nisan macam mana? Satu-satu kubur tu siap dengan maba apa, siap semua. Lah, dah lah kubur atas bukit. Dengan siap dengan sorang-sorang tu siap ada kawasan. Macam kubur Cina dah jadi. Kan? Aduh. Kawan saya dapat hantar WhatsApp. Tuan-tuan mungkin dapat. Yang Syekh apa? Muhammad Kharafi. Yang Cellular Zain dekat Mekah tu kan. Selcom lah kalau kita kat sini. Ya, lepas tu dia ada banglo, ada bangunan, ada mewah segala-gala, serba-serbi, apartmen saja banyak mana. Tapi satu kejutan kita. Tengoklah rumah dia sekarang. Kita pun klik dekat link tu, klik situ tengok batu nisan dua lah. Situ je rumah dia. Situ je habis kita ni, ya. Segala-gala kita setakat tu habis kat tu je, kan ya. Okey, baik. Berkata Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, jangan susah hati kerana amal yang sedikit, tetapi usahakanlah agar amal yang sedikit itu diterima Allah. Tak kiralah amalan kita sikit ke, ya, sebab kita mungkin terhad dengan umur kita, tapi yang penting amalan kita tu Allah terima. Allahumma taqabbal minna salatana tamah. Dengar ya? Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Maknanya yang penting Allah terima amalan. Kalau banyak pun Allah tak terima, penatlah, kan ya? Penat. Yang penting terima. Nak terima tu kena ikhlas lah. Baru Allah terima. Allah tak terima amalan yang tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tadi. Ya, jadi biar sikit tapi diterima di sisi Allah, kan? Amal yang sedikit tetapi diterima, ya. Usahakanlah agar amal yang sedikit itu diterima Allah. Nak terima macam mana? Kena belajar. Setiap amalan kita tu berserta dengan ilmu. Semayang kena belajar bab semayang, baca Quran kena belajar bab baca Quran, puasa kena belajar bab puasa. Ramai orang semayang tapi Allah tak terima, mereka penat lelah saja sebab dah tak betul, kan ya? Tak betul semayang, angkat takbir tak betul, baca Fatihah tak betul, kan ya? Rukun qauli fi'li apa semua sekali tak betul. Puasa pun gitu ni, nak sampai bulan puasa ni ramai orang puasa tak makan tak minum, tapi kata Nabi kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa ramai orang puasa tak dapat apa-apa melainkan dapat lapar dan dahaga je.
Dah puasa setakat tak makan minum tapi lawak ingkar langgar perintah Allah juga. Buat haji, buat umrah, berapa ramai buat haji, habis harta saja. Nah, haji mabrur tak apa lagi, haji malboro terus. Kan haji malboro tak apa, haji mardut. Kan haji nomoto macam-macam jenis. Kawan-kawan kita letak kan jadi kita kena cek muhasabah diri kita masing-masing lah ya, supaya setiap amalan kita tidak sia-sia, biar sikit tapi kualiti kan dan firman Allah sabda Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, akhlisil amal yujzika minhul qalil ya, ikhlaskan amal itu cukuplah walaupun sedikit. Berkata Yaqub ya, orang mukhlis itu ialah orang yang menyembunyikan kebajikannya sekadar mana ia menyembunyikan kejahatan. Maksudnya dia buat baik, dia sembunyikan kebaikan sebagaimana dia sembunyikan kejahatan yang dia buat. Macam kita buat jahat, kita tak nak orang tahu. Begitulah juga kita buat baik pun tak nak juga orang tahu. Sebagaimana kita buat jahat, kita malu kalau orang tahu. Ya, kita ini kita rasa macam buat baik tak apalah, kita cerita. Ya, buat jahat ya kita sorok kan. Itu yang kita faham. Macam saya sebut tadi lah, buat baik tadi seelok-eloknya sembunyi. Tapi kepada kita yang mungkin kita rasa itu satu pengajaran pada orang lain, kita mampu kawal diri, okey boleh cerita, tak ada masalah kan. Akhir sekali ya, ketahuilah sesuatu amal itu boleh dikeruhkan oleh yang lain jika ia sudah bersih daripada sesuatu gejala yang mengeruhkannya dan tersisih dengan sendiri, maka ketika itulah dinamakan khalis atau suci. Maka orang yang membersihkan amalannya itu dinamakan pula seorang yang mukhlis ya. Jadi segala amalan yang ikhlas, setiap orang yang ikhlas beramal disebut sebagai mukhlisin. Mukhlisin lahuddin, orang yang mukhlis ya, orang yang ikhlas, bukan muflis ya, muflis lain, mukhlis ya, mukhlis. Insya-Allah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan manusia yang mengikhlaskan hati dalam beramal ya, dan mudah-mudahan amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas perhatian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin, minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin wa minal mustaghfirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qabbalallahu minkum.